Okay. Right, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب Amin. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم Amin. الإنسان ما لم يعلم آمين. Amin. Alright. So, kita sambung semalam. Okay, dalam satu topik ni adalah topik yang sangat baru. Dalam buku SPS awak pun dia tak masukkan tau. So, basically ada kekurangan sikit dalam buku SPS awak. So, dalam tajuk 2.6, kita nak belajar pasal makanan dengan suplemen kesihatan. Okay, macam saya cakap semalam, antara makanan dengan suplemen, okay, mana satu lebih elok? Makanan kesihatan ke atau suplemen kesihatan? Mana satu lebih elok? Makanan ke atau suplemen? Makanan. Yes, makanan adalah lebih elok. So, ini adalah lebih elok. Okay, suplemen kesihatan ni bukan tak elok. Dia adalah elok. Tapi kalaulah ada pilihan, saya rasa lagi elok awak makan makanan kesihatan. Sebab tu makanan kesihatan tu maksudnya yang suku-suku separuh. So, makanan kesihatan yang contoh paling famous tu yang awak buat hari tu, suku separuh. Kalaulah awak, separuh. Kalaulah awak ikut kaedah suku-suku separuh dan awak bersenam, mengamalkan gaya hidup yang sihat, maksudnya awak tak isap rokok ke, tak buat benda-benda yang mengarut ke. So basically awak boleh sihat. So maksudnya kalaulah kita makan makanan yang sihat, suku-suku separuh, sebenarnya suplemen pun tak adalah, tak perlukan suplemen. So ini adalah suplemen. So suplemen ni adalah dalam bentuk kapsul, cecair, pil dan juga cecair dalam dos yang tertentu. So bahan-bahan nutrien. Okey, senang kata macam ni. Kalaulah saya jadi awak, kita tak kata suplemen ni salah. Suplemen ni awak boleh ambil dengan syarat atas nasihat doktor. So kalau dapat nasihat doktor, so barulah boleh ambil suplemen. So jangan ambil suplemen ni suka-suka awak sahaja. Itu je kita nak cakap. So dekat sini, antara isu kesihatan dengan suplemen kesihatan ni adalah termasuknya pengambilan dos yang sesuai untuk keperluan kesihatan. Okay, keperluan badan seseorang individu ni berubah-ubah. Ni yang saya nak bagi tahu. Kenapa kelah awak ambil suplemen? Maksudnya macam ni, ada orang selalu jual produk, dia akan kata, hey, kau makanlah produk ni. Kalau kau makan produk ni, katakanlah orang tu kencing manis. Kau makan produk ni, kencing manis kau terus hilang. Kalau penyakit darah tinggi terus hilang. Tapi sebenarnya tahukah awak, setiap orang dos ubat tu adalah berbeza-beza. So kita tak boleh nak cakap dos tu sesuai untuk setiap orang. Dan satu lagi, satu tips untuk awak tau. Kalau ada orang jual apa-apa produk kesihatan, dia kata satu produk tu boleh menyembuhkan dekat 10 sakit, satu produk boleh sembuhkan 10 jenis penyakit. Cadangan saya, ini adalah too good to be true. Maksud saya, kalaulah dia cakap begitu, sebenarnya awak kena ada rasa ragu-ragu. Kalau dia terlampau hebat, terlampau bagus, awak kena ada satu insting dalam hati awak, this one is too good to be true. Jangan percaya. Okay? Sebab ubat ni sebenarnya dia bukannya orang kata dia boleh jadi macam combo 10 penyakit boleh 10 penyakit boleh diubati dengan satu jenis ubat. That one is too good to be true. Dan satu lagi, careful tau. Ini kenapa saya selalu cerita pasal benda ni. Kenapa dia ada dalam silibus awak? Sebabnya adalah hospital, saya nak beritahu benda ni sebab dia berlaku dekat sekeliling saya. Kebanyakan ada suplemen atau ubat kesihatan ni, dalam tu dia ada dadah tau. Dia ada steroid. Dia ada ubat tahan sakit. So contoh, dan biasanya orang yang produk kesihatan ni dia jual dekat orang yang sakit tau. Atas dasar, dia guna satu term, dia kata macam ni, ini adalah ikhtiar, which is true. Tapi saya geram sebab kadang-kadang orang tu dia nak jual produk dan produk tu mahal beratus-ratus. Tapi sebenarnya dia tak menolong pun orang yang sakit tu. Mungkin yang jual produk tu pun tak sangka dia tak menolong orang yang sakit. Awak tahu tak, kebanyakan produk tu yang ditangkap oleh KKM, Kementerian Kesihatan, some of the product dia tipu ingredient kat belakang. Macam mana saya boleh tahu? Sebab adik saya kerja kat bahagian farmasi. So kebanyakan ubat yang dia tulis kat bahagian belakang tu, dia kata whatsoever, free, whatsoever. Ada kadang-kadangnya dia tipu sikit dalam tu. Dan biasanya ubat suplemen yang dia kata dia makan tu boleh jadi sihat, sakit tu kurang. Kebanyakannya dia letak adalah steroid, ubat tahan sakit. So bila dia makan ubat tu, contohnya orang tu ada
sakit gout ke ada sakit sendi, dia makan tu katakanlah dia rasa lebih baik disebabkan dalam ubat tu, suplemen tu ada tahan sakit. So dia makan produk tu sampai berbotol-botol, tiba-tiba kidney dia rosak. Kidney dia sakit, dia punya buah pinggang dia ada problem. Dia terus pergi jumpa doktor dan doktor kata kidney dia dah rosak dua-dua dan terpaksa jalani hemodialisis. So doktor sekarang konflik dekat hospital sekarang, ramai orang yang mengambil suplemen atau produk kesihatan yang ada dekat pasaran ni, bila jumpa doktor, kebanyakan buah pinggang dia ataupun dah masuk level yang tinggi. Maksudnya dia dah dapat penyakit teruk. Disebabkan diorang percaya produk-produk ni semua adalah bebas daripada bahan kimia. Tapi semalam saya ada cakap, ingat tak? Semua benda ada bahan kimia. Cuma bahan kimia tu ada dua jenis. Bahan kimia ada dua jenis. Satu adalah bahan kimia organik. Satu lagi adalah sintetik. Sintetik ni buatan manusia. Kalaulah organik, contoh organik, bahan kimia organik adalah madu. Madu bahan kimia. Dalam madu ada fruktosa. Dalam madu ada glukosa. Okey, itu adalah bahan kimia. Tapi itu adalah bahan kimia yang organik. So, kenapa saya cerita dekat awak yang ni, hopefully nanti awak boleh selamatkan saudara mara awak yang dicuba oleh yang jual-jual ubat atau produk ni. Kalau boleh suruh fikir 2-3 kali. Dan kenapa saya tahu benda ni, sebab ayah saya ada penyakit kencing manis, which is dia dah teruk sampai kena buat bypass. Bypass tu tahu tak bahayanya bypass tu, dia pergi belah dia punya, tahu tak, rangka rusuk tu. Dah tua, kena belah rangka rusuk. Lepas tu ambil salur darah dekat bahagian betis. Lepas tu kat betis tak jumpa, doktor pergi potong lagi bahagian peha nak cari salur darah yang cantik. Lepas tu letak salur darah baru dekat jantung. Kalau awak dengar pun awak takut kan. So basically ada orang dekat dengan saya, kenapa bagi ayah saya buat macam tu whatsoever. Kenapa tak main urut-urut je, nanti lama baik. So basically benda-benda yang macam tu lah. Lepas tu ada yang cakap, kalau makan yang ni salur darah boleh tak tersumbat whatsoever. So punyalah saya struggle nak cuba percayakan bapak saya, janganlah beli produk-produk macam ni kan. So bapak saya pula macam terpengaruh orang tu baik, pakai kopiah, jual produk dekat masjid, takkanlah nak menipu. So basically this kind of thing, maksud saya kita cuba elakkan lah. Maksud saya jangan gunakan, saya tak rasa Islam tu salah. Orang mempergunakan agama yang saya marah. Dan orang biasanya dia cuba jual dekat orang yang ilmu tu kurang. So basically again lagi sekali tau. Kalau siapa-siapa jual produk dekat awak, satu produk boleh buat 10 jenis penyakit tu buat hilang. Benda tu adalah too good to be true. Dan satu lagi, okay, sometimes benda tu tak bahaya. Cuma awak akan membazir duit. Tu je. Okay, so careful tau kalau produk tu dia terlampau mahal sangat. So awak careful. Tapi sebenarnya suplemen ni untuk saya tak salah. Kalau macam awak nak makan boleh, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kalau nak makan suplemen korang kena buat apa? Kalau korang nak dengan syarat apa? Bersenam ataupun pergi jumpa doktor minta nasihat doktor. Apa Zak? Lagi sekali Zak, tak dengar Zak? Kena jumpa doktor. Okay, so basically tengok jenis-jenis ubat tu kat mana. Okay, so yang ini careful sikit. Tapi tak semua produk tu bahaya. Ada satu produk saya kata dia overclaim. Maksudnya kalau korang ambil pun sebenarnya tak ada apa-apa kesan pun. Tapi korang just membazir duit. Itu saja. Contoh ada air alkali. Actually air alkali tu bagi saya adalah, air tu tak bahaya. Cuma awak membazir duit. Dia kata air alkali tu adalah sama macam air zam-zam. Dari segi pH-nya adalah sama. Tapi tak ada mana-mana air boleh lawan air zam-zam. Yes, air zam-zam tu pH-nya alkali. Tapi dah air zam-zam, awak tengok sumbernya dari mana. Dia ada banyak mineral yang ada. Tapi kalau yang air alkali yang diorang jual tu, tak, pH dia sahaja yang sama. Mineral dia, isi dalam dia tu, tak sama langsung dengan air zam-zam. Okay, saya nak bagi satu fun fact menarik pasal air zam-zam. Kalaulah nanti korang lalu dekat Hospital Puncak Alam. Hospital Puncak Alam, dia ada satu simbol. Dia macam simbol tu untuk saya macam snowflake tau. Tahu tak itu simbol apa? Itu adalah simbol molekul air zam-zam. So Hospital Puncak Alam, dia ambil simbol molekul air zam-zam sebagai signature untuk hospital UiTM dia. Tetapi dia orang tukar jadi warna oranye. Sebab kenapa warna oranye? Sebab oranye tu warna UiTM kalau saya tak silap. Asalnya dia yang nak buat hospital tu nak letak warna biru. Sebab air kan. Tapi
pengarah untuk UiTM dia kata dia nak oren. Sebab oren tu adalah nak cakap apa? UiTM punya warna. So senang kata macam ni, apa-apa air zam-zam bagi saya, air zam-zam tu ada paling atas. Tak ada siapa yang boleh level lawan air zam-zam. Untuk saya kalau nak betul air zam-zam, belilah. Walaupun mahal, belilah. Kalau ada orang kata air tu lebih kurang sama, samanya dari segi pH sahaja. Tetapi isi dalam tu tak sama. So janganlah membazir duit membelinya. Okay? Alright. So biasanya orang akan guna agama tu yang saya macam, dan biasanya saya ada rasa geram lah. Kenapa saya rasa geram? Sebab ada a few saya punya saudara meninggal sebab beli ubat begini. Bila dia jumpa doktor, doktor kata stage dia sampai stage 4. And finally dia meninggal sebab dia tak pergi jumpa doktor. Sebab dia makan ubat suplemen tu, dia rasa dia dah sihat. Tapi sebenarnya dalam ubat tu ada steroid, ada ubat tahan sakit. Bila dia dah teruk sampai muntah-muntah darah, jumpa doktor, doktor kata dia dah stage 4. Dah tak dapat diselamatkan. So siapa kerja dekat hospital, ramai orang pekerja hospital, staff-staff hospital dia marah dekat orang-orang jual produk begini. Sebab bila orang tu dia ambil kesempatan atas orang yang sakit. Bila orang tu pergi jumpa doktor, maksudnya dia dah stage yang teruk. So awak kena jagalah siapa-siapa yang dekat dengan awak. Okay. Bagi nasihat secara beradab. Okay. Kalau dia tak nak dengar, it's okay. Orang tua ni biasanya sensitif. Okay. So cakap secara beradab. Kalau dia orang nak dengar, dengar. Kalau dia orang tak dengar, it's okay. As long as kita dah cuba sampaikan ilmu tu secara elok. Okay. Ini berdasarkan pengalaman saya. Korang kecil lagi kot. Korang tak pernah jumpa orang macam tu. Alright. Now. Okay. So contoh label makanan. So katakanlah Hadi Fariri nak jual roti. Okay. Apakah yang mesti ada dekat dalam produk Hadi Fariri tu? Okay. Pertama. Tengok ini adalah contoh label makanan yang paling bagus tau. Okay. Ini roti Hadi Fariri. Katakanlah ni Hadif. Okay, so roti Hadif ni mesti ada apa? Dia mesti ada menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Dia mesti ada label pasal maklumat produk tu. Dia mesti cakap apa yang dia letak dalam tu. Contohnya apa letak bahan pengawet, perisa, antioksidan ni semua. Kemudian kena cakap berapa beratnya. Berat. And then kat sini mesti tarikh luput. Lepas tu maklumat. Kilang Hadif tu ada kat mana? Lepas tu arahan. Kalau kata roti elok simpan kat mana? Suhu bilik ke, panas ke, whatsoever. So cara penyimpanan. Senarai ramuan. Senang kata senarai ramuan ni biasanya kita letak sekali apa dalam tu bahan pengawet yang korang letak. Dan satu lagi nama sebutan makanan. Roti Hadif Hariri. Katakanlah gitu. So label tu mesti kena jelas. Okay. Now, so katakanlah ini Nick punya. Dia Nick pula jual sardin. Tak naklah acap lah. So acap, okay, so sardin dekat dalam acap jual sardin tu dia mesti ada apa? Yang wajib tau. Halal actually tak wajib. Halal kat Malaysia sebenarnya tak wajib. Yang wajib adalah this one. 5. Jenis makanan, ramuan makanan, kuantiti, nama, alamat penghilangan, tarikh luput. Tetapi sangat digalakkan untuk letak halal. Tapi sebenarnya kita tak wajibkan pun halal. Sebab kalau awak duduk overseas pun awak susah nak cari nama tu halal kat situ kan. Okay, yang paling penting korang tahu baca ingredient kat situ. Okay, so dalam buku SPS awak, kalau korang tengok buku SPS awak, pada muka surat 26, kalaulah korang ada pada muka surat 26, so dekat situ, apakah yang perlu ada? Nama jenis makanan, sardin dalam tomato. Okay, lepas tu ramuan makanan. Lepas tu nama kuantiti makanan. Kemudian nama dengan alamat penghilang. And then tarikh luput. Cara penyimpanan ni sepatutnya ada. Cara penyimpanan. Sekejap tukar warna pen. Penyimpanan. Kemudian. Kenapa tak elok makanan yang tarikh luput? Sebab mungkin dah ada bakteria yang membiak. Yang boleh menghasilkan toksin. So awak boleh kena keracunan makanan. Okay, so ini adalah, ni saya memang duta prego. Kalau awak tengok semua kat sini ada kan. So biasanya mesti ada apa? Ini kita panggil apa ni? Yang prego sos pasta ni, ini apa sebenarnya? Ini kita masukkan apa? Bahagian apa ni? Ini kita masukkan apa? Ramuan ke, kuantiti ke atau jenis makanan? Ni apa? Oi, tidur ke? Nama. Yes, ini adalah nama jenis makanan. Okay, lepas tu apa yang patut ada lagi? Apa yang patut ada? Ni di atas bawah tau. Apa lagi yang patut ada? Apa yang wajib? Ramuan.
Yes, very good. Dia mesti ada ramuan. Lepas tu berat bersih. Lepas tu dia mesti ada tarikh luput. Okay, so kita buat latihan yang ini. Okay. So, okay. Kita start dengan AB. A tu sebenarnya merujuk kepada apa, AB? Nama. Yeah, paling senang. Jenis makanan nama dia. Okay, jenis makanan. Okay. Lepas tu, B. B ramuan. Okay, AB pilih orang lain, AB. Zat lah. Zak. Soalan C. Isi padu. Oh, yes. Oi, jaga. My God. Okay, kuantiti. Alah. Kuantiti makanan. Solehahnya. Okay, Zak. Lepas tu nak bagi siapa ni? Bagi Untuk D. Caca. Okay, Caca. Okay. Caca. Apa dia? Caca ada tak? Caca, awak ada tak? Kau tak Nick lah. Nick selalu bising. Nick, saya takut tidur je kalau dia tak berbunyi ni. Nick. Ada. Okay, Nick, dia apa Nick? Saya. Ni apa? Syarikat Excel ni merujuk kepada apa? Nama Nama ni tempat. apa? Ni nama ni apa? Nama Tempat. dan alamat. Alamat. Alamat siapa ni? Alamat Apa? pengantin. Oi, penghilang. Hilang. Okay. Alright, ni senang. Okay. Acap. E tu apa Acap? Guna sebelum. Ini apa? Tarikh luput. Ini adalah tarikh luput. Okay, Cap, pilih seorang untuk jawab soalan F. Kita nak test orang tidur lah. Kita tanya Adif. Hadis. Apa yang dulu? Wait, last sekali. Lagi apa? FF ni. Ni apa? Weh, ada kat situ kot. Atas ni ah. Ramuan. Ramuan. Ramuan lah. Ramuan. Ramuan. Oh, tak. Ramuan dah silap Apa ni? Bahan? Bahan pengawet. Aditif makanan. Adiktif makanan. Bahan pengawet. Pengawet ataupun saya tulis ni adiktif. Adiktif makanan ni sebenarnya ni bahasa Inggeris yang dimelayukan ni. Adiktif makanan, nama Melayunya bahan pengawet. Sama je lah bahan pengawet. Bahasa lain ni adiktif makanan. Okay, right. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya, Macam mana? Kami. Macam mana dia tahu expired date tu bila? Expired date tu bila? So dia dah agak, orang yang kerja kat Gilang dia orang dah agak, dia orang ada macam ni tau. Kita panggil dia sebagai biotech tau. Orang biotech ni, dia dah belajar, katakanlah bakteria tu boleh hidup berapa lama. Makanan tu boleh tahan berapa lama. Senang kata, dia orang dah buat research. So sebab tu, orang kat Kilang ni dia ada banyak bahagian. Kita panggil satu bahagian di R&D. Pernah dengar tak R&D? Dia pasal research. Dia tahu makanan tu berapa lama, nak simpan macam mana. Senang kata, orang nak jual produk ni biasanya sebelum dia jualkan produk, dia dah buat research dulu. So nak keluarkan satu produk ni sebenarnya Kuzami. Contohnya awak nak jual sardin. Biasanya dia orang ambil masa lama dulu, ambil masa 2 tahun. Dia test dulu satu makanan, berapa lama dia boleh tahan. And then baru dia boleh jual. And then susahnya orang nak jual, nampak bunyi macam senang je macam ni kan. Dia orang kena pergi jumpa dulu KKM, dia orang kena pergi jumpa mana bahagian untuk dapatkan dia sampai satu chop yang dia boleh jual dekat pasaran. So nak dapatkan sampai produk awak ni sampai dekat Tesco bukanlah senang. So kena buat banyak research untuk make sure produk tu lepas untuk semua bahagian. So basically dia dah buat banyak research untuk tahu makanan tu kenapa dia boleh letak 3 tahun. So dia orang dah buat research dulu untuk pengertian biasanya bakteria ni boleh tak hidup berapa lama. So dia kata 3 tahun. Lepas 3 tahun bakteria tu boleh hidup. Macam itulah.
Tapi kan kadang ada certain dia boleh tahan lama. Contohnya macam kalau korang pernah dengar dia orang pergi jumpa Mak Saleh masa perang. Kalau korang suka tengok cerita perang, saya suka juga tengok cerita perang tapi saya suka laju-laju. Orang Mak Saleh, dia orang pergi perang, dia orang akan bawa 2-3 benda. Salah satunya adalah coklat. Dan satu lagi dia orang akan bawa steroid. Steroid tu adalah ubat tahan sakit. Maksudnya kalau dia orang kena tembak ke apa, dia orang terus cocok steroid kat situ untuk kurangkan rasa sakit. So coklat dia orang tu, last dia orang pernah jumpa tahun 1940 something, 45 something. And then dia orang jumpa, coklat tu masih boleh dimakan. Tapi saya tak galakkan lah. Sebab tu kadang-kadang ada orang berani. Tak apa, rasa dia okey lagi. Roti ni kan, kita boleh makan. Tapi kalau awak makan, selamat, okey lah. Tapi kalau penilang, dia tak berani buat macam tu. Sebab awak boleh saman syarikat tu. Sebab tu dia mestikan ada expired date. Sebab kalaulah awak makan sebelum expired date, contohnya, korang pernah dengar tak sardin berulat? Rasanya 3 tahun lepas lah sardin tu berulat. So sardin tu, sebelum tarikh tu, korang makan, tiba-tiba korang tuang, tiba-tiba dah keluar ulat. Korang boleh saman syarikat tu. Sebab tu mana-mana syarikat, dia kena letak expired date. Kalau dia orang tak letak, nanti semua orang boleh saman dia orang. So expired date tu is very important. So kalau awak nak jual sardin tu, make sure korang kena ada expired date. Kalau tak, orang boleh saman awak. Okay, now. So, maklumat aduan untuk tentang makanan. So macam mana kita nak dapat maklumat ni? Kita pakai apa? Kat mana? Kat mana awak nak tahu maklumat ni? Dia punya jawapan adalah kat atas ni je. Mana satu kita boleh tahu maklumat tu? Untuk soalan A ni, apakah jawapan dia? Tarikh luput. Ya, tarikh luput. Weh, menghubungi dan Kan? membuat aduan. Apa tu? Nama dan alamat. Yes, nama dan alamat Oh. pengilang. Faham. Nama dan alamat pengilang. Kalaulah korang nak jual produk kan. Lepas tu, ni, mengetahui berat sebenar ni kat mana? Jawapannya ada kat atas ni. Kuantiti. Yes. Kuantiti makanan. Mengetahui kandungan makanan? Yang mana satu? Yes, terima kasih Nisa. Ramuan makanan. Yang ni? Mengetahui tarikh luput? Tarikh luput lah. Dan akhir sekali, mengetahui jenis makanan? Jenis makanan. Okay. Yay. Alhamdulillah, kita dah habis tajuk ni. So, dalam tajuk ni, kita nak buat latihan tau. So, kesimpulannya dalam tajuk ni, panjang sangat ni. Saya nak scroll ni banyak sangat, tak kuasa. Okay. Now, so kita teruslah buat latihan dalam topik ni. Okay, now. Right, so soalan 1. Pekerjaan yang manakah memerlukan jumlah tenaga paling tinggi? Saya ada kerani, saya ada jurutera, saya ada buruh dengan guru. Mana satukah yang kena makan lebih banyak untuk kalori dia lebih banyak? Buruh. Buruh. So, okay, kalau ikut awak antara kerani, jurutera dengan guru, mana satukah yang perlukan kalori paling sikit? Teka je. Kerani. Yes, ini paling sikit sebab dia duduk. Saya tak tahulah. Ada kerani yang buat kerja lain ke? Saya tak sure ni. Okay, now. Soalan yang ni. Seorang budak lelaki mengambil 100 gram. Wallah. Korang ada kalkulator tak dekat dengan korang? Tak ada. Sekejap jawapan dia tau. Jawapan dia adalah ni. 431 ni jom kita try Dia kata kat situ adalah 100. Biasanya kita type. Kita ni 100 darab susu kan. Susu 100 darab 2.7. Lepas tu dia kata mentega adalah 2. So mentega 2 gram darab dengan 30. Lepas tu dia kata dekat situ adalah roti. Roti 10 darab dengan 10.1. Sekejap Saya ada kalkulator sekejap. Sekejap ya. Saya nak tunggu awak, takut kang lambat pula siapnya. Kalkulator ada lagi tak? Ke tak jumpa? Saya takut kalkulator pun dah tak ada. Siapa yang Teramax ni? Siapa Teramax? Ini 60. Hadif. Hadif. Yo, saya ingatkan Acap.
Sebab kawan dengan Adam ke? Awak pun Muka kawan dengan saya Adam. nampak bijak ke? Muka saya nampak bijak matematik ke? Awak kan bukan ni ke? Bukan dulu kelas KRK ke? Bukan. Kan? Dengan Syamil dulu kan? Paling tinggi saya dapat B. Tu pun sekali semua itu. Wah, tahniah. Yeay, betul so ni jawapannya. So tahu tak jalan kira di kat tepi tu? Okay, now. Seorang petani mendapati bahawa tanamannya menghadapi masalah di bawah. Ni Acap mesti tahu. Ini pertanian kot. Tak nak. Acap pertanian celup. Dia masuk sekejap. Patutnya Nick lah Tera. Betul. Okay. Nick, apa ni menghasilkan sedikit bunga? Buah dia lambat masak. Dia kurang apa ni? Buah je dia kekurangan apa? Dia NPK. So teka, which one? NPK tu yang mana satu? Phosphorus. Ya, pandai pun phosphorus. Sekejap tau. Saya punya ni dah nak Easy. habis survey. Sekejap. Easy. Tiba. Nah, okay. Nick pilih kejap untuk soalan seterusnya. Awak nak siapa jawab? The one and only. Siapa? Hadis. Hadir kan dah. Dah. Bukan you dulu. You geng. Tak, Hadir dah. Kecil hati orang lain tu awak tak pilih. Asyik pilih Hadir. Ya, Afiq Daniel. Okay, Afiq Daniel. So, X tu apa yang duduk dekat X tu? Ini adalah dalam kitar nitrogen. Dia adalah sejenis bakteria. Cikgu. Okay. Kalau yang duduk dekat dalam ni, ini dekat pokok, nama dia adalah ni. Bakteria pengikat nitrogen. Bakteria ada banyak jenis. Tapi yang duduk dekat pokok ni, dekat pokok berlegium ni, kita panggil dia adalah D. Bakteria bernitrogen. Bakteria pengikat nitrogen. Okay, Afiq pilih seorang. Ni, gambar susu ni. Susu ni pakai apa? Mok. Afiq dah siapa? Jimot. Jimot. Aku dah lah, Fik. Bila? Kita proses. Ni prosesan. Penapaian. Takkanlah susu tu penapaian. Pendihatran nampak kering ke? Pengetinan nampak macam tin ke? Pempesturan ke? Yes, jawapannya adalah D. Senang kacang lah. Baru belajar. Okay, so. Ni, Hazim, pilih seorang. Cak. Yang wajib tahu dalam peraturan makanan 1985 dia tak wajibkan halal tau. So awak tak boleh marah. Tak boleh marah orang kalau makanan tu tak ada halal. Haris cikgu. Haris. So Haris, soalan nombor 6. Okey, jawapan untuk soalan nombor 6. Haris, line dia tak elok kot. Okey. Haris teka, apakah jawapan nombor 6? Dalam peraturan pemakanan, apakah yang wajib ada? Yang sepatutnya, sorry. Ini apa yang tak ada? Dia dah ada ni. Ini nama syarikat. Nama syarikat. Okey, ini adalah jenis makanan. Cikgu, tarikh luput. Ya, yang tak ada adalah tarikh luput. Okey. Now, wow, soalan dia. Okey, senangnya ni. Okey. Antara kaedah yang manakah paling sesuai untuk mengekalkan kesuburan tanah? So Haris nak bagi siapa? Zakira lah. Zakira boleh ke? Dia tengah jaga anak saudara dia tu. Saya bagi Nada boleh? Nada try Nada. Dah. Okay. Kaedah yang manakah paling sesuai untuk mengekalkan kesuburan tanah? Awak kat mana ni? Ada renovation ke? Okay. So, apakah jawapannya? Apa jawapannya Nada? Kaedah yang manakah paling sesuai untuk mengekalkan kesuburan tanah? Mengamalkan tanaman berkuntur. Mengamalkan tanaman berkuntur. Are you sure? Ni menambahkan kesuburan. Okay. Ini salah. Racun serangga salah. Macam tu. Tinggal B dengan C je.
Takutnya saya bunyi. Okey. Teka. Mengamalkan tanaman bergilir. Yeay, mengamalkan tanaman bergilir. Right. Yeah, okay, thank you so much. Okay, so yang inilah baru. Tak ini pasal apa ni? Ingat lagi tak ni? Ini adalah kitar nitrogen. So apa kepentingan kitar nitrogen? Kenapa korang kena belajar pasal kitar nitrogen ni? Kenapa korang kena belajar kitar nitrogen? Bagi protein kat tumbuhan. Ya, sebab dalam kitar nitrogen ni sebenarnya kita nak unsur nitrogen. Nitrogen ni diperlukan untuk membentuk protein. Dan satu lagi, nitrogen ni boleh menambah kesuburan tanah. Okay, so cerita dia, anything apa-apa, dia kena diubah dalam bentuk sebagai, kita berkata dia sebagai dalam bentuk nitrat. So, kalaulah saya tulis kat sini, ni wajib ni dalam bentuk nitrat. So, apakah nama kaedah daripada bakteria di atmosfera ni dapat ditukar menjadi nitrat? Dia menggunakan bakteria apa? Dia duduk dekat kacang tu tadi. Apakah bakteria yang duduk kacang? Bakteria pengikat nitrogen. Yes, very good. Bakteria pengikat nitrogen. Kalau Q ni pula, dia adalah bakteria, dia start huruf D tau. Huruf nitritan. Ya Allah, yang ni selalu saya confuse. Okay, now so sekarang kita nak tengok ni kan. So, bilalah dalam bentuk ion, ini adalah dalam bentuk ion. Ion ni akan diserap oleh akar. So, bila akan diserap oleh akar, so sekarang kita kata tumbuhan tu jadi protein tumbuhan. Kemudian dia akan dimakan oleh haiwan. So, dia akan jadi apa? Protein? Yes. Protein haiwan. Lepas tu bila haiwan tu mati, dia akan jadi bau busuk. So, apakah itu S? Sebatian apa? Yes, sebatian amonia. Ammonium. Okay, so barulah kita jawab soalan. Okay, apakah itu P? P apa? Bakteria? Bakteria pengikat nitrogen. Yes, bakteria pengikat nitrogen. Lepas tu Q? Bakteria pendinitritan. Yeah, bakteria pendinitritan. Okay, so R tu apa? R apa? Yes, protein haiwan. S? Protein ammonium. Sebatian ammonium. Okay, so nitrat ni sebenarnya dalam bentuk apa? Dia adalah dalam bentuk atom ke, molekul ke atau ion? Yes, ia adalah dalam bentuk ion. Okay, apakah kepentingan kitar nitrogen? Satu, tadi saya cakap, apakah kepentingan kitar nitrogen? Dapat menyuburkan tanah. Yes, dapat menyuburkan tanah. Alhamdulillah dapat menyuburkan tanah. So, kita dah habis dah ni semua. Basically korang kena wajib dah siap untuk semua soalan buku SPS. Katakanlah kalau siapa yang dah siap, awak boleh snap pada saya. Okay, so nanti kita boleh share pada kawan-kawan yang lain. So, kesimpulannya, apa yang kita belajar dalam bab 2. Okay, bab 2 kita cerita pasal tumbuhan. Kita cerita pasal manusia, kita cerita pasal kitar nitrogen. So kalau pasal manusia, kita cerita pasal gizi seimbang yang ada suku-suku separuh. Okay, suku-suku separuh. Separuh, lepas tu siapa makan banyak? Suku-suku separuh. Antara lelaki dengan perempuan, mana makan banyak? Lelaki, sebab keperluan kalori lelaki adalah lebih tinggi. And then, kalau tumbuhan, dia ada 2 jenis nutrien. Kalau banyak, diambil dalam kuantiti yang banyak, kita kenali sebagai apa? Makro ke mikro? Makro. Yes, ini dalam kuantiti yang banyak, yang ni dalam kuantiti yang sedikit. Kemudian tadi kita dah belajar pasal kitar nitrogen. Kitar nitrogen ni adalah untuk mengekalkan kesuburan tanah, mengekalkan jumlah nitrogen. Kemudian kita tengok pasal makanan kesihatan dengan suplemen kesihatan. Lagi sekali saya cakap, mana satu lebih elok? Awak makan ke atau awak ambil suplemen?
Tak makan. Okey, yang awak makan. Katakanlah Makan. makan Kalau lah awak nak buat suplemen boleh. Tapi dengan syarat awak kena minta kebenaran kepada KKM dan juga pihak berkuasa kawalan dadah. Anything ubat, kalau korang nak buat ubat, katakanlah tiba-tiba Nick nak jual ubat, buat ubat kurus. So Nick Uish, kena minta gila. kebenaran kepada KKM ataupun kawalan dadah. Wajib. Ini adalah wajib. Katakanlah awak jumpa produk, boleh invent satu produk. Korang makan sebulan je confirm kurus. So boleh buat produk tu dengan syarat minta kebenaran kepada KKM dan tengok akta pemakanan. Sebab kita takut, lagi sekali kita takut dalam tu ada bahan terlarang. Contohnya yang saya cakap tadi adalah dadah. Dan dalam dadah tu ada satu jenis dadah tu dia adalah ubat tahan sakit. Sebab tu kalau orang tu makan dia rasa lebih sihat. Sebenarnya dia tak sihat pun. Dia letak dadah ubat tahan sakit. Hilangkan rasa sakit tu. Tapi dia tak bagi baik pun. So itu adalah bahaya dia pasal makanan kesihatan. Dan saya bagi tahu awak tau. Saya educate lagi sekali. Awak tahu tak betapa ramai sangat orang yang boleh kaya raya jadi jutawan sebab dia jual suplemen kesihatan begini. Sebab ramai kita orang Malaysia suka shortcut. Dia tak nak makan suku-suku separuh. Dia lebih rela makan suplemen. So dan awak tahu tak kenapa saya kata dia boleh jadi jutawan? Sebab setiap kali diorang kena saman, diorang boleh keluarkan produk tu tapi atas nama yang lain. Dan perasan tak, walaupun diorang kena saman 30,000, diorang rela bayar 30,000. So ikut logik saya, diorang untung lebih daripada 30,000 tu. Diorang sanggup bayar 30,000 tu tak ada hal. So keuntungan tu adalah lebih banyak daripada kena bayar denda 30,000 tu. So basically, awak yang muda, generasi yang sekarang, hopefully satu hari nanti awak akan jadi pengguna yang bijak. Maksud saya pengguna yang bijak adalah pengguna yang tidak mudah diperkotak-katikkan. Again saya cakap, kalau tiba-tiba awak sakit dan dia jual produk pada awak, dia kata dia boleh menikah 10 jenis penyakit termasuk kanser. Awak tahu tak, penyakit kanser adalah satu penyakit yang tidak boleh diklaim dengan mana-mana suplemen. Dia ada 3 jenis penyakit tau yang tak boleh. Kalau dia kata dia boleh bagi buang jeragat tu tak ada hal. Kalau dia kata boleh jadi putih tak ada hal. Tapi ada 3 jenis penyakit utama kat Malaysia, saya lupa saat ni, yang dia tak boleh claim. Suplemen tak boleh claim dia boleh baikkan 3 jenis kesihatan sakit ni. Saya lupa, saya tahu kanser je. So kalau dia kata ada juga suplemen dia kata boleh baik kanser, sebenarnya benda tu tak boleh. Saya rasa ada. So kalau korang kena rajin baca lah. Teknologi pemprosesan makanan. So kenapa kita pakai teknologi pemprosesan makanan ni? Kenapa? Nak bagi makanan tu buat apa? Tahan lama. Dan satu lagi, macam mana kita nak meningkatkan makanan, pengeluaran makanan dengan kualiti dan juga kuantiti. Menggunakan baka yang bermutu tinggi, teknologi moden dan juga penyelidikan, penggunaan tanah optimum dan pengurusan yang tanah secara cekap. So itu sahaja. Any question? Saya kena cepat tau. Saya sebenarnya ada kat rumah. Tapi saya kena pergi sekolah. So bila saya kena pergi sekolah, saya kena sekolah. Tapi sekolah lain tak cantik. Bila lain tak cantik, saya malas nak pergi sekolah. Saya buat dulu kat sini and then baru saya gerak pergi ke sekolah. So, any question for this one? Do you have any question? No, tak ada. So, saya boleh berhentikan di sini? Boleh. Boleh. Terima kasih, cikgu. Okay, bolehlah sambung tidur. Siapa yang tidur tadi? Jangan. Lepas ni korang ada match. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye.